Hai, salam semua. Saya Cikgu Salia Masalin, bertugas sebagai guru penolong kanan HEM di SK Tanjung Batu, Kota Marudu. Okay. Apa yang saya perlu sampaikan di dalam saya buat ruang ataupun penyampaian maklumat ini melalui rakaman video. Sebab kita sekarang masih sukar untuk berhadapan. Jadi saya harap maklumat yang saya sampaikan ini jelas dan difahami oleh para ibu bapa atau penjaga di rumah. Okay, apa yang saya sampaikan ini ialah berkaitan dengan program vaksinasi umur kanak-kanak yang berumur 5 hingga 11 tahun. Okay, merujuk kepada surat daripada Kementerian Pendidikan Malaysia bertarikh 3 Februari 2022. Jadi saya akan sampaikan secara ringkas dan dengan cara yang lebih mudah supaya ibu bapa boleh faham apa yang ingin disampaikan atau apa yang ingin dikongsikan. Sebab ini memerlukan kerjasama sepenuhnya daripada ibu bapa. Okey. Jadi saya akan teruskan. Sebelum tu saya baca dulu dia punya surat ni ialah pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 untuk kanak-kanak berumur 5 hingga bawah 12 tahun ataupun dalam pendek dia PIK Kids. Okey, jadi kita tengok di sini apa yang perlu dilakukan atau tindakan ibu bapa. Yang pertama sekali ialah sekolah kami ataupun sekolah akan mengedarkan borang ini. Borang ini ialah borang persetujuan suntikan vaksin COVID-19. Okey, jadi ibu bapa akan mengisi borang ini. Ada ruangan tertentu di sini berkaitan dengan sejarah kesihatan kanak-kanak. Kemudian kamu boleh pilih di sana menanda kalau berkenaan tandakan ya, kalau tidak tandakan tik bahagian yang tidak. Okay. Kemudian bila kamu memberikan persetujuan, ada di bahagian bawah di sini untuk dilengkapkan, ditandatangani oleh yang mengisi. Tanda tangan di sini ya, tanda tangan ibu bapa atau penjaga. Dan di bahagian sebelah sini ini pula dia ada tanda tangan saksi. Okey, tanda tangan saksi ini selain daripada yang mengisi. Maksudnya kalau mengisi ini ialah ibu, yang saksi di sini ialah bapa. Kalau bapa yang mengisi, saksi itu ialah ibu. Manakala bagi murid yang dijaga oleh datuk atau nenek, begitu juga kalau nenek yang mengisi, datuk lah yang tanda tangan. Kalau datuk yang mengisi, nenek yang tanda tangan saksi di sini. Dan ini ialah untuk murid yang dijaga oleh datuk atau nenek yang ada hitam putih daripada mahkamah. Okey. Jadi itu untuk bahagian borang persetujuan. Okey, harap itu jelas. Kemudian yang seterusnya yang saya ingin kongsikan di sini ialah surat perwakilan. Surat perwakilan ibu bapa atau penjaga kepada individu yang membawa kanak-kanak menerima vaksin COVID-19. Okey, ini sekiranya perlulah. Misalnya kalau yang mengisi di dalam borang ini tadi ialah ibu, sebaik-baiknya yang membawa anak itu nanti ialah atau yang mengiring anak itu, sebab hanya seorang sahaja yang dibenarkan untuk mengiring. Okey. Yang kasih kawan boleh menunggu di luar pagar lah. Okey, tidak ada masalah juga. Boleh menunggu di luar pagar. Okey. Jadi yang sekiranya yang mengisi di sini ialah ibu dan tiba-tiba pada hari berkenaan ibu tidak dapat datang, terpaksa bapa atau abang atau kakak yang sudah mendapat vaksin penuh dan berumur 18 tahun ke atas yang menjadi wakil untuk mengiring murid tersebut kena bawa inilah, kena mengisi ini. Ini untuk surat perwakilan. Tapi sekiranya yang memohon atau menulis untuk membenarkan di sini ini menandatangan yang membawa murid tersebut atau mengiring murid tersebut, tidak perlulah ini surat perwakilan. Okey, jadi ini yang
bahagian penting untuk surat kebenaran atau surat borang kebenaran persetujuan dan surat perwakilan. Okey, perkara yang paling penting untuk saya kongsikan di sini ialah berkenaan dengan maklumat vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Okey, ini yang sangat pentingnya para ibu bapa semua, para penjaga di rumah. Jadi saya akan baca secara ringkas mana yang paling perlu supaya ibu bapa lebih faham berkenaan dengan vaksin COVID-19 khusus untuk anak-anak berumur 5 hingga 11 tahun ini. Okey. Jadi yang pertama sekali ialah apa itu? Di dalam sini dia ada beberapa pertanyaan dan ada penjelasan. Apa itu COVID-19? COVID-19 ini penyakit yang disebabkan oleh coronavirus yang disebut SARS-CoV-2. Gejala mungkin muncul 2 hingga 14 hari selepas terdedah kepada virus. Okey, gejala yang mungkin dialami adalah demam atau menggigil, batuk, sesak nafas, keletihan, sakit otot atau badan, sakit kepala, kehilangan daya rasa atau bau, sakit tekak, kesesakan atau hidung berair, loya atau muntah dan ceret-beret. Okey, siapakah kanak-kanak berisiko tinggi mendapat jangkitan COVID-19 ini? Golongan yang berisiko kanak-kanak dengan penyakit kronik, juga kanak-kanak dengan daya ketahanan badan yang rendah. Okey, jadi seterusnya kita tengok lagi apakah kepentingan mengambil vaksin COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak. Vaksin COVID-19 diberikan untuk mengawal penularan penyakit COVID-19 dalam kanak-kanak selain daripada dewasa. Okey, jadi itu sebab kenapa kita memerlukan kanak-kanak yang berumur 5 hingga 11 tahun juga perlu diberikan vaksin ini. Okey, pada tahun sebelum ini iaitu tahun lepas kita sudah memberikan kepada golongan remaja umur 12 hingga 17 tahun. Okay, jadi yang sekarang ini ialah fasa seterusnya dan yang terlibat ialah kanak-kanak yang berumur 5 hingga 11 tahun. Okay. Vaksin ini mengurangkan risiko jangkitan, mengurangkan juga risiko untuk kemasukan ke hospital dan yang paling teruk ialah risiko kematian akibat jangkitan COVID-19. Okey, saya teruskan soalan di dalam bahagian maklumat vaksin COVID-19 ini iaitu apakah jenis vaksin yang sesuai diterima oleh kanak-kanak? Okey, vaksin yang sesuai diterima oleh kanak-kanak buat masa sekarang ialah vaksin community atau keluaran Pfizer Biontech. Vaksin ini telah menerima kelulusan Emergency Use Authorization dan memang sudah dinilai untuk sesuai dengan kanak-kanak yang berumur 5 hingga 11 tahun. Okey, maaf kalau tidak berapa jelas mata saya kurang jelas melihat waktu malam. Tapi tidak apa, maklumat yang penting sudah disampaikan atau disebut dengan jelas. Okey, seterusnya, berapa dos yang diperlukan untuk vaksin COVID-19? Okey, untuk yang program kanak-kanak ini umur 5 hingga 12 tahun sebenarnya dia ada 2 dos sahaja. Dan selang antara dos pertama dan dos kedua ialah 8 minggu. Okay, 8 minggu. Seterusnya, siapakah yang layak memberikan persetujuan suntikan vaksin COVID-19? Okey, ibu bapa atau penjaga yang sah di sisi undang-undang. Inilah yang sah atau layak untuk memberi kebenaran persetujuan kepada kanak-kanak tu menerima vaksin. Jadi itu yang saya sudah nyatakan tadi untuk mengisi borang kebenaran ini ya. Ibu atau bapa ataupun penjaga yang sah di sisi undang-undang. Okay. Adakah vaksin COVID-19 selamat penggunaannya untuk kanak-kanak? Ini merujuk kepada yang untuk vaksin khusus untuk umur kanak-kanak 5 hingga 11 tahun. Okay, penerangan di sini ialah vaksin ini selamat digunakan kerana ia telah berdaftar dan telah dinilai dari aspek kualiti,
keselamatan dan keberkesanan oleh bahagian regulatory farmasi negara dan diluluskan oleh PBKD pada awal Januari 2022 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Okay, jadi kita tiada keraguan sebab memang sudah dinilai dan disahkan, diluluskan untuk digunakan oleh kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Okay. Apakah yang perlu dimaklumkan kepada petugas kesihatan sebelum kanak-kanak menerima suntikan vaksin COVID-19? Okay. Jadi apabila nanti pengiring sama ada ibu, bapa ataupun penjaga yang membawa kanak-kanak nanti kepada petugas kesihatan, pastikan kamu memberitahu dengan jelas sejarah kesihatan kanak-kanak tersebut. Misalnya kalau ada alahan sebelum ini, alahan yang teruk. Okey, contohnya selepas vaksin pertama dia dapat alahan yang teruk, itu perlu dimaklumkan. Kalau sebelum mendapat vaksin ini, misalnya apa sahaja masalah kesihatan kanak-kanak tersebut, perlu kamu nyatakan kepada petugas kesihatan. Okey, alahan yang teruk ini maksudnya, contohnya selepas dapat dos pertama, alahan teruk ini dikategorikan ataupun dimaksudkan untuk kanak-kanak yang sehingga terpaksa dimasukkan ke hospital kerana perlu rawatan tertentu. Kalau misalnya berada di rumah sahaja, itu bukannya alahan yang teruk. Jadi ini perlu difahami oleh ibu bapa. Nanti tiba-tiba pula cakap, anak saya teruk betul, tapi tidak juga kena bawa di hospital. Itu tidak termasuk dalam alahan yang teruk. Okey. Seterusnya yang perlu kamu maklumkan kepada petugas kesihatan ialah sama ada anak itu dalam rawatan untuk menerima ubat pencair darah. Itu perlu dikasih tahu. Mendapat rawatan berkaitan dengan sistem imun badan. Okey. Ataupun telah mendapat jenama lain, vaksin jenama lain contohlah. Okey, dan untuk yang ini dinasihatkan membawa anak-anak berjumpa dengan doktor pakar terlebih dahulu sebelum mendapat vaksin. Okay, sebab dia perlu mungkin jenis vaksin yang lebih sesuai. Jadi ibu bapa atau penjaga kena nyatakan dengan jelas kepada petugas kesihatan lah. Okay. Okey, soalan seterusnya. Siapa golongan kanak-kanak yang layak menerima vaksin COVID-19 Comirnaty, Pfizer Biontech? Hanya kanak-kanak yang mempunyai persetujuan bertulis ibu bapa atau penjaga sah yang diberi vaksin. Jadi, kami akan mengumpul nanti borang ini ataupun ibu bapa bawa borang ini pada hari pemberian vaksin dan kami akan kumpul. Sama ada bersetuju atau tidak bersetuju, kami akan mengumpul borang ini sebab kami akan mengguna pakai borang ini sebagai rujukan kami dari masa ke semasa berkaitan dengan pemberian vaksin kanak-kanak tersebut. Okey. Okay, soalan yang seterusnya, siapa golongan kanak-kanak yang tidak layak menerima vaksin? Okey, tadi siapa yang layak? Sekarang siapa yang tidak layak? Kanak-kanak dalam kategori tidak layak, sejarah reaksi alahan teruk atau sejarah anafilaksi selepas menerima dos pertama. Okey, seperti yang saya nyatakan tadi, selepas dos pertama, kalau anak tersebut mendapat alahan yang teruk sehingga dimasukkan di hospital, ini hanya diberi dos pertama sahaja, dia tidak akan diberi dos kedua sudah. Okey, tapi itu yang ada rekodlah sehingga masuk di hospital. Kalau tidak masuk hospital, itu bukan istilahnya alahan yang teruk. Okey. Seterusnya
Adakah semua kanak-kanak perlu melakukan penilaian pravaksinasi sebelum diberi vaksin? Penilaian pravaksinasi adalah penilaian yang dijalankan oleh pegawai atau pakar perubatan terhadap kanak-kanak dengan masalah kesihatan tertentu sebelum menerima vaksin. Contohnya yang mempunyai sejarah alahan teruk, kanak-kanak yang mengalami masalah sistem ketahanan badan yang lemah, kanak-kanak yang menerima rawatan ubat pencair darah. Semua ini perlu penilaian daripada penilaian kesihatan sebelum menerima vaksin tersebut. Apakah bahan-bahan yang terkandung dalam vaksin COVID-19 Comirnaty? Yang di sini dinyatakan tidak mengandungi telur, gelatin, gluten, latex, antibiotik, aluminium atau bahan pengawet. Sebab itulah vaksin ini apa yang disediakan pada hari berkenaan mesti diguna pakai pada hari berkenaan. Tiada disimpan balik sebab dia tiada bahan pengawet. Adakah penerima vaksin akan dilindungi sepenuhnya selepas menerima vaksin COVID-19 Comirnaty? Vaksin akan mula menunjukkan keberkesanan melalui peningkatan antibodi dalam badan bermula dari hari ke-12 selepas dos pertama. Dan akan meningkat secara mendadak selepas pemberian dos kedua. Maksudnya, kanak-kanak yang diberikan vaksin ini akan mendapat perlindungan secara optimum selepas lengkap menerima dua dos tersebut. Dan mengurangkan risiko untuk jangkitan. Juga pada masa yang sama, kanak-kanak itu perlu juga mematuhi penjagaan jarak. Tidak semestinya selepas dapat vaksin ini, kanak-kanak tidak perlu sudah pakai mask ataupun boleh kambai-kambai kawan. Tidak, kita masih perlu terus mematuhi SOP yang ditetapkan. Seperti sama juga dengan orang dewasa. Walaupun sudah dapat vaksin, masih tetap mengamalkan SOP. Apakah kesan sampingan vaksin COVID-19? Kesan sampingannya ini seperti juga yang kepada orang dewasa. Ada yang mungkin sakit kepala, kemudian sakit tempat yang kena suntik, sakit otot. Tapi vaksin ini adalah selamat dan kesan sampingan adalah ringan, kecuali mungkin bagi yang mempunyai kesan alahan teruk, itu lain lagi lah. Sakit sendi, demam ringan, ada muntah, membengkak tempat suntikan, merah-merah di tempat suntikan, itu ialah kesan-kesan sampingan yang mungkin akan dilapor dari masa ke semasa. Terdapat pelaporan kejadian yang jarang berlaku, yaitu seperti radang otot jantung. Ini dikatakan di sini bahwa risiko adalah sangat rendah. Sekiranya kanak-kanak mempunyai gejala seperti sakit dada, sesak nafas dan berdebar-debar jantung, berdegup laju, ibu bapa perlu bawa kanak-kanak tersebut segera ke hospital. Gejala alahan yang teruk biasanya berlaku dalam tempo beberapa menit hingga beberapa jam setelah menerima vaksin. Kalau yang gejala teruk, biasanya dalam tempo beberapa menit, beberapa jam boleh nampak sudah. Jadi kalau misalnya sehingga beberapa jam itu tiada juga kesan yang teruk, maksudnya itu adalah kanak-kanak hanya dapat kesan yang ringan. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya penerima vaksin mengalami kesan sampingan selepas suntikan? Sekiranya penerima vaksin mengalami sebarang kesan sampingan, sila dapatkan rawatan dengan segera ke klinik kesihatan atau hospital terdekat. Sila laporkan kesan sampingan selepas menerima vaksin COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera atau secara talian. Ini kalau yang
damai sejahtera lah. Tapi rasa-rasanya kalau kita nampak ada kesan sampingan kepada kanak-kanak tersebut, lebih baik pergi ke klinik yang terdekat lah. Okey. Dan kedua terakhir, bolehkah saya tidak membenarkan kanak-kanak tanggungan saya menerima suntikan vaksin COVID-19 community? Anda boleh memilih untuk tidak membenarkan kanak-kanak atau anak tanggungan Anda menerima vaksin kerana penerimaan vaksin COVID-19 community ini adalah secara sukarela. Walau bagaimanapun, Anda bertanggungjawab memastikan kanak-kanak atau anak tanggungan Anda mendapat perlindungan daripada penyakit COVID-19 yang teruk melalui vaksinasi. Dan yang terakhir, bagaimana saya boleh mendapatkan maklumat lebih lanjut berkaitan vaksin? Okey, ini boleh dapat maklumat lebih lanjut daripada petugas kesihatan yang berhampiran. Boleh juga cari di dalam laman sesawang, contohnya di dalam laman vaksinasicovid.gov.my. Okey, kita boleh tengok maklumat di sana. Dan apa yang saya kongsikan, sampaikan tadi itu bukanlah kata-kata saya sendiri, melainkan saya menyampaikan maklumat yang diberikan di dalam pemakluman ini ya. Sebab ini perlu ibu bapa faham dengan jelas sebelum kamu memberikan persetujuan dalam borang kebenaran ini. Jadi saya harap apa yang dikongsikan itu jelas, yang perlu, yang penting, dan sekiranya masih ada yang kurang jelas, boleh berhubung dengan pihak sekolah, pihak penolong kanan HEM di sekolah. Dan sebab kemungkinan rakaman ini juga akan dikongsi kepada sekolah lain, rakan-rakan saya sesama HEM. Jadi kamu boleh hubungi pihak sekolah di mana anak berada. Okey. Jadi saya harap semua jelas dan tanggungjawab kita bersama untuk memastikan anak-anak kita dilindungi daripada penularan jangkitan COVID-19. Okey, terima kasih.